وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاه يا عليم، افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نوّر بكتابك بصرنا وأطلق به لساننا واشرح به صدرنا واستعمل به جسدنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita untuk malam ini setelah sebulan kita cuti dalam bulan Ramadan. InsyaAllah malam ni kita sambung talaqi kita insyaAllah pada muka surat. Ingat tak muka surat apa? Tak ingat? saya nak tengok. Saya ada catit lah itu saya. Muka surat yang kelima insyaAllah. Muka surat yang kelima, surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat yang ke-25 insyaAllah. Wa basyiril ladhina amanu. Baik, insyaAllah saya akan bacakan, kemudian kita pakai ikut insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك
فأولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, insyaallah surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 sehingga 29 daripada halaman yang ke-5. Baik, insyaAllah kita tengok beberapa perkara pada muka surat 5 ni. Kita tengok ada beberapa tempat yang perlu kita ambil perhatian. Kita tengok pada baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas, ada satu perkara yang kita perlu tahu, ialah berkaitan dengan qalqalah, tajri. Huruf qalqalah tu jim tu. Jadi bila mana jim, kita melantunkan bunyi pada jim, maka jangan kita putus bunyi dia. Kebanyakannya pembaca dia memutuskan bunyi. Qalqalah maksudnya apa? Qalqalah maksudnya melantun. Kita kena kalau BI nya dipanggil bouncing, dia meletup-letup lah bunyi dia tu. Kalau kita baca anna lahum jannatin tajri, itu dia melantun juga tu, tapi lantunan itu lantunan yang terputus. Tajri, dia tak berapa sempurna. Bagaimana nak sempurnakan dia? Jannatin tajri. Saya nak tanya soalan, bolehkah? InsyaAllah. Di mana tempat keluar bagi huruf jim? Kita mengaji dah dulu ni. Seingat-ingat saya kita dah sentuh dah. Di mana tempat keluar bagi huruf jim? Sebelum kita nak bagi melantunkan huruf jim, kita kena nak tahu tempat-tempat dia di mana pula. Jim ini berada pada, siapa boleh bagi tahu? Kok-koklah saya dengar CP-CP pun tak apa dah. Jim ini keluarnya pada al-lisanun, lidah. Lidah. Lidah pula dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, hujung lidah dipanggil ra'sun lisan, hujung kepala lidah, hujung. Yang kedua, tepi, kiri ataupun kanan. Yang ketiga, tengah lidah. Yang keempat dipanggil pangkal lidah. Jadi huruf jim ni soalannya kat mana? Hujung ke, tepi ke, tengah ataupun belakang, pangkal? Tengah. Okey, alhamdulillah. Tengah lidah. Jadi tengah lidah, dia pergerakan jim ini kita kena tekan naik ke atas. Taj. Dia otak lidah tengah kita tu dia gerak naik ke atas, kita tekan ke atas.
Sebab tu dia bunyi dia taj. Dan jim ni jangan kita tekan terlalu kuat sangat. Kalau Arab dia sebut ringan saja. Jannatin tajri. Cuba semua. Ambil kat annalahum jannatin tajri. 1, 2, 3. Tajri. Kita sentuh dan kita teruskan sebut kepada huruf yang selepas dia tu. Okey, clear, alhamdulillah. 1. Yang kedua, pada baris yang ketiga. Pada baris yang ketiga, sebelum baris yang ketiga di hujung tu, cuba kita perhatikan. Min thamaratir rizqa. Tanwin dia jumpa dengan ra. Apa hukumnya? Hukumnya ialah idgham bila gunnah. Apa maksudnya? Kita masukkan tanpa bunyi dengung. Jadi jangan kita baca tinri, tak kena. Dia kena baca dengan tirri. Dia bunyi tanwin tu dia hilang, dia terus masuk kepada bunyi ra. Min thamaratir rizqan qalu. Cuba. Rizqan qalu. Tadi saya ada dengar juga bunyi tha tu tak kena. Bunyi tha tu. Min tha. Soalan, di mana tempat keluar bagi huruf tha? Lisan, betul. Bahagian mana? Bahagian hujung lidah. Hujung lidah. Kita nak pi ke mana? Nak bawa hujung lidah tu ke mana? Dikeluarkan. Dia punya word dia adalah dikeluarkan. Bila sebut hujung lidah, dia ada beberapa pergerakan. Yang pertama, kita tekan naik atas, belakang gigi atas. Itu apa huruf yang keluar kat situ? Ta, dal, ta. Cuba kita sebut at-ta. Kita perembang lidah kita tu. Hujung lidah mesti duduk belakang gigi tu. At-ta. Cuba. At-ta. Satu lagi. Ad-da. Tu 3 adik-beradik. Okey, kita turun ke bawah. Ada 30 huruf. Dipanggil huruf safir. Dipanggil as-sa. Cuba. Tu hujung lidah tekan ke bawah. As-sa. Az-za. Satu lagi. As-sa. Tu 3 huruf adik-beradik. Yang ketiga, hujung lidah kita kena keluarkan. Dia keluar ni duduk antara gigi atas dengan gigi bawah. Yang pertama, as-sa. Cuba. Dia kena mesti duduk macam tu. Kalau kita baca min samara, dia pergi ke mana? Dia jadi huruf sin. Soalan dia, salah tu salah besar ke salah kecil? Salah besar. Sebab dia berubah kedudukan makhraj. Salah makhraj, maka dia menjadi kesalahan yang berat. Sebab apa jadi berat? Sebab maksud dah lari, maksud dah berubah. Macam kita sebut dalam surah Fatihah, alhamdu, itu huruf ha pedah tu. Tapi kalau kita baca alhamdu, dia jadi huruf ha telinga, ha besar, ha simpul itu, maka berubah makna, berubah maksud. Alhamdu yang mana kita asalnya kita nak puji Allah, segala puji bagi Allah. Tapi bila mana kita tersebut alhamdu, kalau tak tahu tu tak apalah, alhamdulillah. Minta Allah ampunkan. Tapi kalau kita tahu, kita sengaja mensalahkan bunyi pada tempat tu, maka dia jadi segala binasa bagi Allah. Wal'ayazubillah. Itu yang nak kena tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan tempat keluar tu. Jadi dekat sini kalau kita sebut min sama, ada bunyi itu huruf sin. Huruf sa dia tak bunyi lagu tu. Min sama, dia bunyi ringan dan dia bunyi lembut sahaja. Cuba. Min samaratir rizqa. Cuba.
Aywa. Okey, clear dah. Telinga saya dengar, alhamdulillah, clear dah. Jadi bukan kata tahun ni saja, semua tempat yang melibatkan huruf sa, pastikan lepas ni dia ada penambahbaikan. Kita kena ubah dengan secara drastik. Sebab dia berkaitan dengan makhraj. Baik. Kemudian kita tengok pada baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris yang ke-8 daripada atas. Okey, baris yang ke-8 daripada atas. Bihadza masala. Tu. Ada mim kecil di atas tu. Apa tanda tu? Tadi kena rizqan qalu tadi tu dia ada tanda lam alif, kalau tak silap saya dalam mushaf saya tak ada. Kan? Lam alif itu dipanggil waqaf qabih, waqaf yang kita tidak digalakkan untuk berhenti. Walaupun ada setengahnya pada tempatnya dia tak ada masalah pun berhenti, tak apa. Tetapi pada ada mim ni, ni mim yang ekornya serong ke tepi. Dia ada lagi satu mim yang ekornya turun ke bawah, terpacak turun ke bawah. Itu apa dia? Itu iqlab. Yang tu dengung. Tapi yang ni, hak ni mim ekor serong ke tepi, ini adalah waqaf. Waqaf maksudnya tempat berhenti. Dipanggil namanya waqaf tam. Tam ni maksudnya sempurna. Jadi seeloknya, sebaiknya kita berhenti. Dalam surah Yasin ada satu. Ini satu tempat. Dia kalau tak silap saya ada 7 kalau tak silap saya. Jadi kita berhentilah. Bihadza masala. Cuba. Sa tu dengar balik jadi sin. Baru dah perbaik dah tadi ni. Dia jadi pula. Bihadza masala. Cuba. Okey, elok dah balik. Tadi dia terlupa. Okey. Baik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi. Tu bulatkan pada wa yahdi, huruf ha telinga tu. Saya nak tanya soalannya, di mana tempat keluar bagi huruf ha ni? Ha besar. Mana tempatnya? Kot-kot ada yang tahu. Kita mengaji dah. Huruf ha telinga ni ataupun ha besar ni tempatnya di halkum, bahagian tekak kita. Tekak kita pula dia bahagi kepada 3. Dia panggil atas ni dipanggil hujung halkum 1. Yang kedua tengah halkum 2. Yang ketiga dipanggil pangkal halkum 3. Jadi huruf ha bulat ni di mana tempatnya? Dia berada pada pangkal bawah, bawah halkum. Okey, kita clear dah tentang makhraj. Kita nak tengok sifat sikit. Sifat lama tak tengok. Ni hak yang kita sentuh hari tu ni. 5 dah no. Alhamdulillah. Okey, yang pertama kalau kita nak perhatikan pada sifat lawan dia, yang pertama ha ni apa dia? Kalau boleh kita senaraikan ha. Boleh tak? Nak refresh balik ni, ulang kaji. Ha kalau kita tengok, okey, ni sebutan dia ataupun kalimat dia. Fahassahu syakhsun sakat. Ada tak ha? Ada tak ha? Fahassahu, ni huruf fa, ini huruf ha, ini huruf sa, ini huruf apa? Inilah huruf ha tu. Tapi ha tu dia bertukar kepada hak dhamir. Hak ni dia banyak bentuk. Yang bentuk kalau duduk tengah-tengah macam tu, macam bentuk telinga tu. Tapi kalau duduk di hujung bentuk dia lagu tu. Jadi itulah huruf ha. Yang pertama, jadi hak ni fahassahu syakhsun sakat. Apa dia tu? Tu dipanggil ha, hamas. Apa maksud hamas? Hamas adalah berangin. Huruf yang kena ada angin, dia tak boleh, kalau tak ada angin dia tak boleh keluar huruf tu. Tu huruf ha. 1. Yang kedua, apa sifat dia? Yang kedua kalau kita nak tengok, kita tengok kat sini dulu. Syiddah. Ajid qatin bakat. Ni hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ada tak ha? Tak ada ha. Okey, yang kedua kita nak tengok ni.
Yang kedua, tawassut. Lin umara, lam nun ain mim ra. Tak ada juga ha. Jadi mana dia duduk? Dia duduk dekat lawan dia lah. Lawan dia apa dia? Itunya tu. Rokhawah. Nampak? Konsep dia, kalau kita tengok dekat sini, kalau tak ada huruf tu, maka dia duduk dekat pihak lawan dia. Itu konsep dia. Kalau macam ni, ha ni dia ada hamas jawapan dia. Kalau kat sini tak ada ha, kat sini pun tak ada ha, maka dia duduk kat pihak lawan dia. Namanya rokhawah. Apa maksud rokhawah? Rokhawah maksudnya suara terlepas. Kita nak kena bagi lepas suara. Sebab tu dekat sini banyak yang saya dengar bunyi wa yahdi. Tu bunyi apa tu? Dia bunyi tawallud. Tawallud ni maksudnya huruf itu dia terberanak ataupun dia jadi qalqalah. Wa yahdi. Itu tak cantik bunyi dia. Kesalahan itu kesalahan berat ke kecil? Kesalahan kecil sahaja. Tetapi kenapa betul jugalah? Dalam surah Fatihah ada tak? Ada dalam surah Fatihah. Dekat mana? Ihdinas sirat. Itu hak tu. Tapi kalau kita baca ihdi, dia jadi meletup-letup situ. Sifat yang kedua dia dah tak kena. Sifat yang kedua dia dah tak kena. Jadi kena perbaiki. Ihdina, lepas suara. Jangan tarik-tarik balik dah. Lepas suara ni kita kena mengalirkan bunyi dia. Ihdinas sirata. Cuba semua. Lagi sekali. Ihdinas sirata. Aiyah. Tu dah perbaik dah tu. Jadi insya-Allah kalau ada lagi hak yang bentuknya begitu, maka kita betulkan bunyi dia. Wa yahdi bihi katsira. Okey, selesai. Kemudian kita tengok pada baris yang ke 1 2 3 4 5 daripada bawah. Yang terakhir. Yang kelima daripada bawah. Wa yuf. Tu fa. Soalan, di mana tempat keluar bagi huruf fa? Huruf fa keluarnya di bibir. Dipanggil syafatain. Kedua bibir. Itu secara umum. Secara detailnya, secara tepatnya, gigi atas kita dia bersentuh perut bibir bawah. Wayuf. Tu bunyi huruf fa. Jangan tiup. Ada setengah kalau orang lama-lama dulu, kalau mengaji dulu, fa ni dia macam huruf pa. Wayuf. Dia tiup bunyi tu. Tiup tu dia tak berapa cantik bunyi dia, tak berapa kena. Jangan tiup. Gigi atas kena bersentuhan dengan perut bibir bawah. Maksudnya angin yang daripada dalam kita tolak tu, dia tolak tu dengan kuat. Wayufsidu. Cuba. Wayufsidu. Pastikan tak ada orang kat depan. Dia kalau ada orang kat depan tu dia kena elak sikit. Dia sebab dia boleh terpercik. Wa yufsiduna fil ard. Cuba. Ni fil ard. Huruf dad. Mana tempat keluar bagi huruf dad? Dad di antara huruf yang agak sukar dalam Quran yang kita nak kena perbaik dia. Huruf dad tempatnya di sisi tepi lidah. Kiri ataupun kanan. Kalau dalam kitab dia letakkan kiri ataupun kanan. Baik. Kita buat sama-sama. Kita gerakkan tepi lidah, kita naik ke geraham belah kiri dulu. Cuba. Fil ard. Cuba. Dia kena sengit tak lidah tu? Kena sengit. Sebab tu baca Quran tu sengit herak petak tu biasalah. Bawa ke kiri. Fil ard. Cuba. Siapa yang selesa belah kiri, pi belah kiri, tak ada masalah. Okey, now kita pi belah kanan pula. Fil ard.
terheret sekali dengan kepala-kepala. Tak apa, yang penting dia boleh, kita boleh dapat bentuk bunyi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni kaedah yang ketiga saya nak buat. Cuba kita angkat ke semua lidah, kiri dan kanan, angkat semua sekali, melekat. Dia istilahnya itbaq, melekat, mendempek. Cuba fil ard. Di antara ketiga-tiga ni yang mana mudah bagi kita? Yang mana mudah? Pi belah kiri mudah ke? Ataupun pi belah kanan mudah? Ataupun kesemuanya mudah? Kebanyakannya yang saya bertalaqi, banyaknya meletakkan lidah ke semua itu lebih mudah. Dan kita nak hajar anak ke cucu kan lebih mudah kalau kita nak habaq kat depa. Wak naik lidah semua. Dia lebih kejap bunyi dia. Kalau kita nak habaq kata wak pi ke kiri, kadang-kadang lidah kita dia lain, kan? Jadi angkat semua. Wa yufsiduna fil ard. Cuba. Okey. Dan bot ini pula dia ada satu sifat dipanggil sifat istitalah. Istitalah ni maksudnya memanjang pada bunyi makhraj. Dia bunyi, cuba perhatikan betul-betul, fil ard. Dia bentuk bunyi itu dia macam seolah ada benda nak terkeluar tapi kita tahan nak keluar tu. Fil ard. Dalam surah Fatihah ada. Dekat mana? Ayat last sekali. Ghairil maghdubi alaihim walad. Tu. Nak sebut dot, sebelum sebut dot tu dia ada bunyi tu. Bunyi dipanggil istitalah. Waladh. Kalau kita baca waladh, betul. Dia tak jadi kesalahan, cuma satu sifat dia hilang sikit. Dia tak sempurna. Kita cuba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba. Aywa. Fil ard. Okey, kita dah repair dah kat situ, baik. Kemudian yang terakhir, baris bawah sekali. Baris bawah sekali. Fasawwahunna sab'a samawat. Cuba. فسواهن سبع سماوات. Saya tekankan kat sini pada hujung kita matikan huruf ta tu. Samawat. Okey, dekat situ apa sifat ta? Jom kita tengok satu persatu. Kita cuba keluarkan apa sifat dia. Yang pertama, fahassahu syakhsun sakat. Ada tak ta? Ada tu, hujung sekali tu. Jadi dia adalah huruf hamas. Beranginlah. Sebab tu dia bunyi ada bunyi angin tu. Satu. Kedua, kita tengok dulu yang ni. Ajid qatin bakat. Tu ada lagi ta. Maka dia adalah syiddah. Nombor satu hamas, nombor dua syiddah. Apa maksud syiddah? Syiddah suara tahan. Tahan suara. Jangan ngelepas suara. Samawat. Tu lepas. Dia tak kena tu. Samawat. Angin pun angin, tahan pun tahan. Nombor dua. Yang ketiga, tu konsep dia. Kalau dah ada kat sini, tak payah sebut dah rokhawah. Tak payah. Kalau ada dekat hamas, tak payah sebut dah jahar. Dia tak ada dalam jahar. Itu konsep dia. Okey, yang kedua syiddah. Yang ketiga, yang ketiga tak masuk lagi. Hak ni
Hak ni dia punya ni. Dia punya contoh. Okey. Okey, tak apa. Sekarang kita masuk yang ketiga. Saya duk tengok macam 5 tu macam habis dah. Tak habis lagi. Dia sifat lawan dia ada 5. Tu saya tengok hujung bawah tu 5. Dia ingat dah habis dah. Okey, tak habis lagi. Baik. Jadi samawat yang pertama kita dapat katakan dia sebagai hamas, yang kedua syiddah. Sekarang kita masuk yang ketiga. Okey. Wa huwa bikulli syai'in alim. Baik. Kita masuk terus yang ketiga. Sampai dah ni. Baik, untuk bulan ni kita masuk kepada sifat lawan yang ketiga. Okey, sifat lawan yang ketiga, apa yang lawannya? Yang pertama istifal. Lawannya isti'la. Boleh nampak kok no? Okey. Istifal lawan dia isti'la. Okey, yang kita kena tahu ialah isti'la ni, kalimat isti'la. Apa dia hurufnya? Khussa, datin, qil. Ni kalimat dia. Khussa, kemudian dad, kemudian ghain, datin, qil, qaf, dha. Matikan dia. Okey, baik. Tadi apa dia hurufnya tadi? Huruf ta. Okey, kita tengok contoh huruf ta. Huruf ta yang pertama hamas, satu. Ini sifat yang pertama dia, hamas, suara ataupun huruf yang berangin, nafas terkeluarnya nafas. Yang kedua syiddah, suara tertahan. Jadi yang ketiga, baik, kita tengok ada tak huruf ta dekat sini? Isti'la. Khussa, datin, qil. Ada tak? Tak ada ta. Maka dia duduk pada pihak lawan dia. Apa nama dia? Ni, istifal. Itu konsep dia. Boleh? Itu dia punya kaedah kita nak dapat tahu sifat dia. Kalau kita ambil huruf lain, contoh, kita ambil huruf lain. Huruf apa? Huruf apa yang minat? Contoh, saya ambil huruf ba. Okey, saya ambil huruf ba. Okey, nombor 1. Jom tengok, kita cari. Fahassahu syakhsun sakat. Mana ba? Ada tak? Tak ada ba. Jadi ada kat mana? Ada dekat sini ni. Lawan dia tu ada dekat jahar. Jadi kita tulis kat sini jahar. Selesai satu. Habis dah? Tutup. Tengok dua pula. Kita tengok yang pertama dulu, syiddah. Ajid, qatin, ba. Dah jumpa dah satu. Ba, bakat. Jadi apa dia? Dia duduk di bawah syiddah. Jadi tulis kat sini syiddah. Dah dapat dah ba, tak usah tengoklah lah. Terus masuk kepada yang ketiga. Khussa, datin, qil. Mana ba? Tak ada ba. Maka dia duduk dekat istifal. Selesai. Baru 3 lah. Dia ada sekurang-kurangnya 5. Setiap satu huruf sekurang-kurangnya dia ada 5 pakaian kat dia. Dia tak boleh 2, tak boleh 3, 5. Ini baru 3. Nanti kita masuk lagi 4, masuk lagi yang kelima. Itu baru sifat lawan. Dia tak masuk sifat tunggal. Ba ni ada tak sifat tunggal? Contoh, ada tak? Agak-agak ada. Apa sifat tunggal ba? Tu hak kita duk sebut. Tabbat yada abi lahabin
Qaltab. Apa tu? Qalqalah. Qalqalah itulah sifat. Qalqalah itu namanya sifat special bagi ba. Huruf lain tak ada. Huruf ta dia tak ada. Tapi dia ada kat huruf ba. Boleh jadi tugasan balik di rumah. Tugasan di rumah buat sendiri-sendirilah ni buat sendiri-sendiri. Cuba cek. Buat cek. Cuba. Saya nak minta yang pertama buat huruf sad, yang kedua buat huruf jim, yang ketiga buat huruf ha. Buat di rumah. Buatlah. Lepas tu cek. Lepas tu cek sendiri. Boleh. InsyaAllah. Moga kita dapat asah kita punya pemahaman kita, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Minta maaf kalau ada salah silap daripada saya, insyaAllah. Kita tangguh dan kita baca sama-sama doa habis Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحوض المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.